Jadi kita nak masuk tajuk kita. Sekarang pukul berapa? 1.23. Kita patut habis pukul 2 suku. Okey. Tajuk kita ialah mencari ketenangan di sebalik kesibukan, di sebalik kebizian. Betul? Mencari ketenangan di sebalik kebizian. Masya Allah. Di sebalik kesibukan. Alhamdulillah muslimat yang saya cintai, yang saya kasih kerana Allah. Tengah hari ini Allah yang temukan kita. Walaupun mungkin kita rasa kita yang usaha datang, petang berjalan apa semua kan. Tetapi hakikatnya Allah yang qadir, yang muqtadir, Allah yang maha berkehendak dan maha menentukan. Allah yang berkehendakkan kita untuk hadir pada tengah hari ini. Kita hadir, nama, jasad, roh kita berada di sini kerana Allah berkehendakkan kita hadir di sini. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu syurga Allah. Yufaqihu fiddin. Allah akan berikan kepadanya kefahaman dalam agama. Jadi sekarang sebenarnya kita memiliki beberapa sumber ketenangan. Apa dia? Ketenangan berada di majlis ilmu, di taman syurga Allah. Sebab itu saya minta kita bukakan pintu hati kita. Untuk membukanya, kita sama-sama baca doa. Ikut saya, doa ni dah selalu dah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, bukakanlah dadaku, hatiku. Wa yassirli amri. Permudahkanlah urusanku, urusan hidupku, urusan matiku, urusan bangkitku, urusan barzahku, urusan keluarga, urusan anak-anak, menguruskan suami, menguruskan harta, menguruskan hati, menguruskan emosi, menguruskan fizikal, menguruskan mental. Bantulah kami ya Allah. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, agar mereka memahami apa yang aku perkatakan. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami, agar kami ringan untuk zikrullah, ringan untuk baca Al-Quran, ringan untuk berkata yang baik-baik ya Allah. Ya Allah, ikatlah lidah kami daripada berkata keji, daripada mengumpat, daripada mengungkit, daripada menyebut aib orang lain. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Nabi SAW bersabda, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, dan cahaya tidak boleh masuk ke dalam hati yang bermaksiat. Sebab itu kadang-kadang orang dengar datang majlis ilmu, dia dapat ilmu tapi hanya pada akal, tapi balik dia tak mampu nak beramal. Sebab ilmu itu tak boleh pergi kepada hatinya. Sebab itu sebelum kita pergi mendengar ilmu, banyak terfikir sekejap ke lama. Paling utama bukan kepada ui best ceramah dia, ui menusuk, ui memang sedap, tapi bergantung kepada bagaimana takungan ilmu tu, iaitu hati kita nak menerima. Sebab kita rasa kita dah dengar ceramah itu, ini begitu begini, tapi kenapa tak berubah lagi hidup kita? Kenapa kita tak berubah? Sebab ilmu itu ada gap ataupun ada sesuatu yang menghalang. Sebab itu saya minta sebelum kita masuk tajuk, kita istighfar dulu, boleh ya? Istighfar akan menggugurkan dosa, kotoran yang ada dalam hati kita, karat-karat dosa. Subhanallah. Kalau nama Allah Asma'ul Husna, kita beramal dengan zikir Ya Allah ya Kudus, Ya Allah ya Kudus ya Jalil, Ya Allah ya Kudus ya Jalil. Maksudnya Ya Allah yang Maha Suci dan yang Maha Jernih.
Allahu Akbar, sedap sangat. Ya Allah yang kudus ya jali, ya Allah yang kudus ya jali. Masa kita tengah marah ataupun kita geram dekat seseorang, ataupun kita tengah macam sesak dada dengan sikap seseorang, ada orang fitnah, ada orang, sebenarnya sekarang Allah sedang uji hati kita. Mampu tak kita nak bersihkan hati kita daripada sifat marah, dendam dan sebagainya. Jangan sebab manusia-manusia itu merosakkan hati kita. Kita akan jadi pendendam, jadi pemarah, jadi pengungkit. Mungkin ada sesuatu yang suami buat membuatkan kita nak ungkit semua kebaikan kita. Ya Allah, aku tak nak memiliki hati itu. Tapi Allah sedang duga kita. Kita nak ungkit ke tidak? Kita nak lepaskan marah ke tidak? Jadi kita boleh zikir, Ya Allah yang kudus ya jadi. Okey, kita bagilah laluan ni. Subhanallah, Alhamdulillah. Saya nak bacakan satu hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang setelah azan lalu membaca doa selepas azan yang kita bacakan tadi, ia berhak mendapat syafaatku di pada mahsyar kelak. Dalam matan hadis yang lain Nabi sebut wajib baginya syafaatku. Ada matan hadis lain sebut maka baginya syafaatku. Maksudnya soalannya lulus syafaatku di akhirat kelak. Cuba kita sama-sama ulang balik. Sebab ada orang dia baca laju-laju amal banyak tak tahu dah siap. Kita rasa macam kita baru separuh dia dah amin dah. Jadi kita baca sama-sama ya. Tadi dengan azan, itu azan yang dia. Hari Jumaat, betul tak? Betul kan? Jadi dia buat solat Jumaat kat sebab cukup semua. 2 tingkat. Oh, 2 tingkat. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi nanti dengar tak tu khutbah? Tak. Oh, azan saja. Okey. Kita baca sama-sama doa lepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca serentak ya. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamah mudan lazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ada beza orang yang baca doa dengan khusyuk dengan tak rasa apa-apa, mesti ada beza. Dan penerimaan Allah pun mesti berbeza, tergantung kepada hati. Kalau muka nampak khusyuk, Allahumma rabbak, dalam hati nak masuk apa ni? Luar nampak khusyuk tapi dalam hati lalai. Allah tak nampak yang zahir tu, Allah nampak yang batin. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala qulub wala amwalikum. Allah tidak melihat rupa paras kamu, tubuh badan kamu dan harta kamu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat hati kamu dan amalan kamu. Okey, kemudian saya nak bacakan hadis yang kedua. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa setelah wuduk. Sebab saya sebut benda ni, tajuk kita adalah mencari ketenangan di sebalik kebizian, kesibukan. Perkara yang kita sebutkan ni, amalan-amalan ni, kita tak boleh lagi seharian. Dalam kita sibuk, semayang wajib semayang, wuduk wajib wuduk. Jadi sekarang dalam keadaan kita sibuk, apabila waktu kita buat ibadah, buat betul-betul. Bukan sekadar buat dengan betul. Solat, ramai orang, dia solat dengan betul. Dia baca bab rukuk, perkara yang membatalkan sekian-sekian. Ya, dia dah solat betul. Mungkin sah. Tetapi belum tentu solat ia diterima kalau dia tidak boleh menjaga hati dia. Maksudnya, dari sudut hukum sah, tapi kalau hatinya ada perasaan riak, takabur, ujub, ataupun hati dia sangat lalai, awal semayang sampai akhir, Allah tengok semayang tetapi hatinya langsung tak ingat kepadaku. Sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quran, dirikanlah solat untuk mengingatiku. Tapi masa solat kita ingat selain daripada Allah. Jadi subhanallah, dalam kesibukan, saya pilih untuk kita cari ketenangan, kita fokus kepada solat saja. Sebab tak dapat tidak, nak tak nak, sibuk tak sibuk, sakit tak sakit, sihat tak sihat, kita tetap akan solat. Tetapi hari ini kita cuba belajar bukan solat dengan betul, itu bab fiqh, tapi bagaimana nak solat betul-betul. Ia bermula daripada azan. Dengan azan, kemudian baca doa setelah azan, perhatikan maksud dia sangat hebat. Kemudian ambil wuduk. Nabi SAW bersabda, barang siapa, sama ada ambil wuduk sebelum azan, selepas azan, dua-duanya tidak ada masalah. Barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, Nabi sebut syarat yang pertama, menyempurnakan wuduknya. Lalu dia membaca doa, yang kita selalu baca doa setelah wuduk, Allahu Akbar. Akan dibukakan baginya 8 pintu syurga dan dia dijemput masuk. Dia dipelawa masuk daripada mana-mana pintu yang dia mahu masuk. Allahu Akbar. Pernah dengar tak hadis ni?
Mungkin kita rasa macam, tak tahu pula fadilat dia besar macam tu. Dan saya percaya nampak benda tu macam mudah tapi berat. Buktinya di kalangan kita sikit sangat orang yang beramal dengan doa setelah wuduk. Betul atau tidak? Biasa lepas ambil wuduk terus dia lupa. Macam mana doa? Lepas ni kita sama-sama akan baca. Dan lepas ni insya-Allah para muslimat sekalian, kita takkan tinggal lagi doa setelah wuduk. Dan itu adalah riwayat Muslim, hadis yang sahih. Ada dalam beberapa kitab yang menukilkannya. Nabi bersabda, saya ulang lagi sekali, barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, lalu ia membaca doa sekian-sekian, maka akan dibukakan 8 pintu syurga buatnya, dan dia boleh masuk mana-mana pintu yang dia mahu. Allahu Akbar. Cuba kita baca doa wuduk sama-sama serentak. Tak serentak pun saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang bertaubat, di kalangan hamba-Mu yang sentiasa menyucikan diri, dan di kalangan hamba-Mu yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Para muslimat jemaah sekalian, bayangkan masa ambil wuduk, wuduk adalah satu sunat muakkad yang sangat dituntut. Bila nak solat, dia jadi wajiblah. Bila kita ambil wuduk, di sana ada hadis Nabi. Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil wuduk, akan gugurlah dosa-dosanya daripada setiap wajahnya. Dan akan gugurlah dosa-dosanya daripada setiap celah jari jemarinya sehingga titisan air terakhir. Dan akan keluarlah dosa-dosanya daripada setiap celah kakinya sehingga titisan air terakhir. Tetapi ada beza orang ambil wuduk khusyuk dengan tak khusyuk. Ada orang sambil wuduk kan borak. Sebab wuduk kan memang tak susah. Tak perlu pun macam fikir sangat ya. Sambil borak pun okey. Benda dah biasa buat. Sambil borak, kau lama tak nampak. Yelah, kau pun sama lah. Lawa gelang baru Korea ke? Bukan ori kan? Borak. Baju baru. Apa buat selesai. Sah tak wuduk? Sah. Cukup syarat, cukup niat. Tetapi dia dalam keadaan yang lalai. Siapa yang berwuduk dekat keadaan lalai, solat confirm lalai. Nak mulakan, sebab wuduk adalah pintu nak masuknya kepada solat. Sebab itu ketika wuduk sebenarnya kita dah boleh capai ketenangan. Kita sibuk-sibuk, stres, kerja, alamak kelang kabut, ambil wuduk, pukul kabut, semain kelang kabut. Hidup kita jauh lebih kelang kabut selepas ini.